Ustaz, apa komen Ustaz pasal Qatar? Berkenaan tentang isu Qatar yang sekarang ni hangat diperkatakan tentang keputusan kerajaan Arab Saudi dan juga beberapa negara Teluk dan juga negara Arab untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Qatar. Saya tertarik dengan fatwa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau seorang tenaga pengajar di Universiti Islam Madinah dan saya sempat belajar dengan beliau. Jadi beliau mengatakan bahawa tentang kedudukan kita terhadap pemerintah, hendaklah urusan dengan pemerintah Qatar diserahkan kepada pemerintah dan kita menaruh keyakinan terhadap pemerintah, yakni pemerintah Arab Saudi dan juga pemerintah-pemerintah yang berkenaan. Di samping kita berdiri di belakang pemerintah kita, ya, dan barang siapa yang keluar daripada saf ini maka dia adalah pengkhianat. Saya kira bahawa Syekh Sulaiman mengatakan begini, mengenangkan bahawa dalam apabila isu melibatkan antarabangsa, hubungan dengan negara-negara, dia melibatkan isu-isu yang jauh daripada pengetahuan masyarakat. Jadi banyak perkara-perkara yang kita kena maklum bahawa banyak benda yang kita tak tahu, benda-benda intelijen, ya, maklumat-maklumat rahsia, perancangan-perancangan musuh, apa perancangan Amerika, apa perancangan Israel, apa peranan, ya, ejen-ejen perisikan CIA, apa peranan ejen perisikan Mossad, ya, dan apa pula peranan yang dimainkan oleh Iran dalam hal ini. Iran yang kita tahu secara yakin dan pasti bahawa mereka ini adalah musuh dalam selimut di kalangan umat Islam, yang memusuhi golongan Sunni, yang memusuhi kerajaan Arab Saudi, kerana kerajaan Arab Saudi yang paling lantang dan di kehadapan menyanggah mereka, membongkar perancangan-perancangan mereka. Arab Saudi paling kehadapan, paling bersuara dalam hal ini, dan memang Arab Saudi dia tidak segan silu untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan Iran, dan akhir-akhir ini mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, ya, apabila berlaku beberapa insiden-insiden yang sepatutnya tak berlaku. Jadi ini sebab ini kita kata dalam masalah melibatkan isu-isu keselamatan atau antarabangsa, kita kena berhati-hati, ya, dan jangan kita terlalu membuat kesimpulan melulu, ya, apatah lagi terhadap kerajaan Arab Saudi, ya. Dan saya agak berduka cita kerana dalam isu-isu seperti ini ramai yang memilih untuk nak menyalahkan Arab Saudi semata-mata, ya. Sedangkan pendirian yang diambil, ya, bukan hanya diambil oleh Arab Saudi, bahkan diambil oleh negara yang lain seperti Emirates, seperti Bahrain dan juga Mesir, ya. Jadi mengapa hanya Arab Saudi yang dipersalahkan, ya? Kemudian sejauh mana kita tahu siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini? Itu satu. Dan apabila kita lihat negara Qatar pula, ternyata bahawa adanya petunjuk-petunjuk bahawa dia memang mengadakan hubungan dengan Iran, bahkan menganggap bahawa Iran adalah sekutu dia, ya. Jadi bagaimana pula kita nak bersangka baik dengan Qatar apabila secara terang-terang Qatar memilih untuk bersekutu dengan Iran yang jelas menjadi musuh umat Islam, yang memusuhi orang-orang sunnah, pengikut ahli sunnah wal jamaah, bukan sahaja di Arab Saudi, bahkan di seluruh dunia. Mengapa kita nak memilih untuk bersama dengan Qatar, sedangkan mereka secara terang-terangan bersekongkol dengan Iran, ya. Jadi itu satu perkara lah, ya. Kemudian Syekh
Sulaiman Ar-Ruhaili dia menasihatkan, mengatakan bahawa adapun kedudukan kita terhadap warga negara Qatar, yakni masyarakat di sana, Syekh Sulaiman lihat bagaimana sikap keadilan kita, ya, bagaimana kita tidak melampaui batas. Syekh Sulaiman mengatakan mereka adalah saudara kita dan kita tidak meredai sebarang kejahatan terhadap mereka dan tidak dibolehkan untuk kita menghina mereka, menghina warga Qatar ataupun menghina negara mereka, dan kita mendoakan buat mereka semoga Allah menjaga mereka daripada pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Jadi itu dia yang menjadi isu sekarang ni, ialah pemerintah Qatar. Mereka ini yang memilih untuk nak mendekati Iran, bersokongkol dengan pihak berkuasa di Iran, dan dalam masa yang sama ada juga tuduhan-tuduhan berat yang dilontarkan oleh kerajaan Arab Saudi, seperti bersekongkol dengan gerakan-gerakan seperti Ikhwan Muslimin, gerakan seperti Al-Qa'idah dan Daesh. Ini yang satu dunia duduk bersuara menyatakan bantahan terhadap ISIS, ya. Dan seingat saya, tidak berapa sejak sekian lama apa yang pergolakan yang berlaku di Syria, ya, kekacauan yang ditimbulkan oleh ISIS atau Daesh, sering sebelum ini kita mendengar Arab Saudi dipersalahkan. Arab Saudi dikatakan bahawa dialah tangan tersembunyi yang memberikan sokongan persenjataan dan kewangan kepada ISIS dan juga Daesh. Dan agak mengejutkan sekarang apabila Arab Saudi secara terang-terangan mengatakan bahawa ia adalah Qatar. Maka bukankah sepatutnya kita selidik dakwaan ini, ya? Tetapi itulah agak mendukucitakan kalau sebelum ini ramai juga yang turut mengatakan bahawa Arab Saudi lah yang sebenarnya yang sokong ISIS dan Daesh supaya menimbulkan kekacauan di Syria dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangan terbaru dengan Qatar ini, mereka tak nak pula mengalihkan tumpuan mereka kepada Qatar. Sebaliknya mereka masih lagi nak menyalahkan Arab Saudi atas pendirian yang mereka ambil, ya. Jadi ini perkara yang sepatutnya tak berlaku. Sepatutnya kita berhati-hati dan berpada-pada dan tidak segera melakukan kesimpulan melulu, ya. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan adapun kedudukan kita terhadap kelompok-kelompok hizbiyah, yakni parti-parti, kumpulan-kumpulan dan tanduk-tanduk syaitan di Qatar, kata Syekh Sulaiman, kelompok ini wajib dibenci dan mereka yang berkemampuan wajib untuk membongkar kebejahatan mereka, menjelaskan keadaan mereka dan keadaan mereka yang bersekongkol dengan mereka. Saya kira apa yang dimaksudkan oleh Syekh Sulaiman ialah kelompok-kelompok seperti Ikhwan Muslimin, ya, dan juga kelompok pengganas seperti puak-puak Houthi, ya, Syiah Houthi di Yaman, ya, dan juga kelompok Al-Qa'idah, ya, yang satu ketika dahulu dipimpin oleh Usamah bin Laden. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang jelas membawa kekacauan di negara-negara Islam. Ramai yang masih tak tahu tentang sejarah Ikhwan Muslimin dan bagaimana Ikhwan Muslimin ini banyak menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Islam dengan pendirian politik mereka untuk nak memegang tampuk kuasa. Ini masalah dengan Ikhwan Muslimin, di mana mereka mengutamakan aspek politik, bahkan mengutamakan aspek untuk nak menguasai tampuk politik. Itu masalah apabila mereka mengambil pendekatan untuk memerangi kerajaan Islam yang sedia ada. Bermula di Mesir, kemudian kita lihat berlaku di negara-negara Islam yang lain. Maka dia menyebabkan pergolakan, menyebabkan perpecahan, menyebabkan ketidakstabilan seperti mana yang kita lihat berlaku di Mesir. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, sepatutnya apa juga perbuatan-perbuatan yang seperti ini sepatutnya dihalang, dihentikan dan dibantah secara terang.
Kita sepatutnya tak boleh kita nak bersetuju dengan perbuatan-perbuatan menimbulkan perpecahan, menimbulkan perbalahan, menimbulkan persekintaan, menimbulkan pergolakan, menjatuhkan pemerintah. Ini jelas akan menimbulkan kekacauan yang akhirnya kemuncaknya adalah pertumpahan darah. Seperti yang berlaku dalam peristiwa Arab Spring, ya, tidak beberapa tahun yang sudah, di mana sifat bertanggungjawab kita, di mana sikap kita sebagai seorang Muslim untuk sentiasa mengajak kepada kesatuan, untuk sentiasa mengajak kepada kebenaran, untuk sentiasa mengajak kepada keamanan dan ketenteraman. Adapun ikhwan muslimin, mereka jauh daripada itu. Bahkan kita lihat sering pendekatan yang mereka ambil ialah pendekatan yang lebih membawa kepada keburukan, ya, walaupun niatnya mungkin baik untuk nak menegakkan Islam dan seumpamanya, yang mana itu pun kita perlu perhalusi Islam versi apa yang mereka cuba nak tegakkan. Mereka nak mengatakan nak tegakkan pemerintahan Islam, tapi Islam versi apa? Sedangkan kita mendapati ikhwan muslimin secara terang-terangan mereka mengadakan hubungan dengan Iran. Dan saya mengatakan secara terus terang, kalau kita masih gagal memahami tentang kedudukan Iran, kita masih gagal memahami kedudukan terhadap Syiah, adakah mereka ini baik atau buruk, adakah mereka ini kawan atau lawan, jika kita gagal memahami ini, usahlah kita nak berbicara tentang nak melawan musuh-musuh tradisi Islam, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, ya, antaranya walan tardha ankal yahudu walan nasara, dan bahawasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan redha terhadap kamu. Kalau kita gagal memahami kedudukan Iran dan Syiah, usahlah kita nak berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Kerana kalau kita lihat perhalusi, hakikatnya Iran itu menjadi proksi kepada musuh-musuh tradisi umat Islam. Jelas musuh-musuh Islam mempergunakan Iran, ya, kerana Iran ini bertopengkan Islam, bertopengkan keadilan kononnya, bertopengkan bahawa mereka ini nak membawakan Islam yang tulen, jauh daripada korupsi dan kezaliman. Itu dakwaan. Sedangkan kita tahu bahawa agama Syiah itu penuh dengan penyelewengan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Masakan orang yang berjalan bengkok boleh mengajar orang lain untuk berjalan lurus. Ini satu perkara yang mustahil berlaku, ya. Nak tanya pasal Hamas macam mana? Hamas pun banyak yang tidak memahami tentang apa kedudukan sebenar gerakan Hamas. Pun kita apabila menyebutkan tentang isu Palestin, kita sangat berduka cita dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat apa yang berlaku di Palestin, ya. Di Palestin ternyata ada dua kelompok besar, satu Hamas dan satu lagi Fatah, ya. Ternyata bahawa sekali lagi ketika mana kita mengharapkan umat Islam kembali kepada kewarasan mereka, kembali kepada apa yang ditekankan oleh agama, supaya kita bersatu padu, supaya kita mengelakkan perbalahan, persengketaan, supaya jangan kita timbulkan provokasi, supaya jangan kita bertelingkah sesama kita. Kita mendapati bahawa di Palestin kelompok Hamas dan Fatah mereka berbalas sesama mereka. Maka Allah secara terang dan jelas mengatakan dalam Al-Quran, wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantahan, fatafshalu, niscaya kamu akan gagal, wa tadhhab rihukum, dan kekuatan kamu akan hilang. Maka macam mana kita nak mengharapkan supaya keadaan di Palestin bertambah pulih atau kembali baik semula, atau masyarakat di sana kebajikan mereka dapat dijaga, apabila orang-orang yang diberikan tanggungjawab, ya, orang-orang yang ada kuasa seperti Hamas dan Fatah, mereka sesama mereka berbalah sesama mereka.
satu perkara yang sangat mendukacitakan. Perkara seperti ini sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya kedua pihak Hamas dan Fatah kembali ke meja perundingan dan bukan terus menimbulkan provokasi. Tak kiralah sama ada kepada terhadap pihak Fatah ataupun terhadap pihak penjajah atau orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Jangan buat provokasi terhadap mereka, kerana kesan dia akan terkena pada masyarakat orang-orang Palestin. Maka ini yang kita lihat perkara-perkara yang tak kena yang berlaku di sana. Bagaimana dengan Al Jazeera? Al Jazeera pun ada isu yang besar yang perlu kita ambil perhatian. Ya, dia adalah sebuah syarikat perbadanan media, ya, yang berpangkalan di Qatar. Berpangkalan di Qatar yang telah diasaskan, ditubuhkan sejak beberapa tahun, ya, yang sudah. Tetapi sekali lagi, kalau kita lihat bentuk pembawaan Al Jazeera, adakah, sini soalan penting yang kita sebagai seorang Muslim, kalau ada yang mendakwa bahawa Al Jazeera ini membawa agenda Islam, membawa agenda umat Islam, kita perlu semak semua dakwaan-dakwaan ini. Apabila kita mendapati bahawa Al Jazeera sering dia mengajak kepada perpecahan, sering dia menyebutkan benda-benda yang sensitif, ya, dalam kalangan masyarakat, sering dia membahaskan membawakan suara-suara golongan-golongan yang melawan pemerintah umat Islam, menyokong, ya, pihak-pihak yang menimbulkan provokasi, yang menimbulkan perbalahan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Ternyata bahawa Al Jazeera menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang menimbulkan masalah dalam negara-negara Islam. Jelas ini perbuatan yang tidak bertanggungjawab daripada pihak Al Jazeera. Sedangkan tak kira Al Jazeera maupun sesiapa, sepatutnya usaha kita sentiasa tertumpu kepada mengekalkan kesatuan umat Islam, bukan memecah belahkan, supaya kita kurangkan perselisihan, bukan menambahkan lagi perselisihan dalam hubungan kita, dalam hubungan rakyat dengan pemerintah, supaya ada usaha yang diambil untuk mengharmonikan hubungan antara rakyat dan pemerintah. Barulah umat Islam akan menjadi kuat, barulah agenda umat Islam dapat digerakkan, barulah kemajuan dapat dicapai, kekuatan kita dapat kita tambah. Tetapi ada pun perbuatan sentiasa menghasut rakyat supaya membenci pemerintah, supaya melawan pemerintah. Kekuatan apa yang kita harapkan, kebaikan apa yang kita harapkan dengan cara yang seperti ini? Dan duka citanya, Al Jazeera sering memainkan peranan menghasut dan membuat provokasi seperti ini, ya. Hubungan Qatar dengan Syiah Putih. Itulah, sekali lagi kita mendapati dikala kita mengkritik Arab Saudi, ya, dengan apa jugalah kritikan terhadap mereka, tetapi mengapa tidak kita halakan kritikan kita juga kepada negara Qatar yang ternyata mereka mempunyai hubungan dengan Iran, dan kita telah sebutkan tentang hakikat Iran tadi, dan kenapa ternyata dia ada hubungan dengan Syiah Houthi. Dia membantu mereka dan mereka mendapat pertolongan daripada Iran. Maka ini semua persoalan-persoalan besar yang sepatutnya kita beri perhatian, ya, kerana soal dalam kita nak membicarakan tentang soal Iran, soal tentang Syiah, soal tentang Israel, tentang soal Amerika, ini jelas musuh-musuh Islam yang tidak mahu apa-apa kebaikan buat Islam. Tetapi apabila kita ada kelompok-kelompok Islam yang mengadakan hubungan dengan mereka, ini jelas menimbulkan tanda soal besar, ya. Wallahu a'lam.